Assalamualaikum dan selamat malam. Boleh dengar tak saya punya suara? Boleh dengar. Okey, terima kasih. Okey, kita boleh start ya. Okey, tajuk kita pada malam ni adalah berkenaan dengan fundamental analysis. Okey. Kita nak beli saham, kalau nak beli untuk long term investment, kita tak boleh refer pada technical semata. So kita kena tengok fundamental company itu sendiri. Kalau technical itu bersifat short term sahaja, tapi kalau untuk long term, macam mana kita nak tahu harga saham tu akan continue naik? So kita kena tengok pada fundamental company. Jadi a good company ni, apa yang dia ada, kita perlu tengok. First kali kita tengok dia punya revenue. Maksudnya sales dia setiap tahun semakin meningkat. Contoh, kalau katakan company ni dia jual laptop. So kata tahun ni dia dapat jual 1,000 unit. So next year dia mesti kena increase, dapat jual 1,500, next year lagi dia naik jadi 2,000. So dia punya sales tu sentiasa naik. Okay, yang next point kita kena tengok dia punya net profit. Okay, kalau tadi revenue dia meningkat tetapi dia punya expenses dia naik tak selari dengan dia punya revenue, so net profit dia akan berkurang. Jadi dekat sini kita nak tengok kalau revenue dia naik, expenses dia pun naik tapi tak terlalu banyak, so net profit akan ikut sama naik. So dekat sinilah kita nak tengok company mampu tak nak dapat profit yang banyak dan dia mampu bayar dividen untuk shareholder. Okay, next kita nak tengok company punya cash flow. So daripada segi cash flow ni kita nak tengok aliran duit keluar masuk. Yang cash flow ni untuk 1 tahun punya financial year. So kalau macam katakan company nak bayar untuk bayaran untuk gaji staff ataupun nak bayar kos kita kata overhead macam electricity, nak sewa bangunan, so semua tu kita nak kena calculate. Selalunya company dia dah ada budget tau untuk next year. So tahun ni kalau dah hujung tahun kita dah prepare untuk next year punya budget. So kita dah letakkan kita punya duit berapa banyak dan kita punya belanja berapa banyak. So make sure dia masa tahun akan datang dia punya duit dan perbelanjaan tu selari. So kalau dia follow, maksudnya tunai tu akan sentiasa positif. Tapi kalau katakan contoh kita ada loan yang nak kena bayar, tengok-tengok cash dah tak ada, so cash flow akan jadi negatif. Maksudnya kita ada masalah dengan kita punya cash. Okay, next kita nak kena tengok management. So macam mana management dia nak uruskan company, macam mana sebuah apa kita kata satu team management tu, yang top management, macam mana dia buat decision making. Kalau katakan sama ada dia pandai untuk nak menjimatkan kos, so bagi more income dekat company, ataupun dia terlalu, orang kata kadang-kadang ada pengurusan yang macam tak boleh nampak duit banyak, dia nak buat something, dia nak beli tu beli ni, so makin lama duit makin
kurang. So kita nak kena tengok management ni macam mana. Selalunya kalau yang top management ni, kita boleh tahu kalau katakan dia pergi ke tempat lain, ke company yang baru, so kita kena tengok dia punya track record macam mana. Kalau memang track record dia history, contoh CEO ni memang bagus, kalau dia pergi mana-mana company, daripada company rugi boleh jadi untung, so kita akan tahu kalau dia masuk dalam company tu, company ni akan naik. So dekat situ kita nak tengok siapa yang menguruskan company ni. Okay, next. Yang ni saya nak pergi bab calculation. Okay, untuk first calculation adalah berkaitan dengan EPS. EPS adalah earning per share. Earning per share ni dia nak tentukan berapa keuntungan untuk setiap unit saham. So saya tak nak touch banyak sangat bab calculation sebab untuk semua ratio ni kita boleh dapatkan dekat dalam platform M+ sendiri memang dah ada. Dekat dalam platform M+ ada, lepas tu M+ pun kita ada third party web iaitu InSage, yang tu pun kita boleh tengok dekat situ ada detail berkaitan dengan company punya fundamental. Lepas tu kalau nak yang lain kita ada Bursa Marketplace, so kita boleh refer dekat situ. Dia punya kita panggil dia memang tak ada letak formula kat situ, tapi dia dah letak siap dan nilai-nilai untuk setiap ratio ni. So tak perlu nak belajar macam mana nak kira, yang penting kita tahu macam mana nak gunakan ratio-ratio ni. Okay, so untuk EPS, dia punya formula adalah profit after tax bahagi dengan number of outstanding share. So kalau ingat dulu kelas-kelas sebelum ni saya ada terangkan pasal outstanding share. Kenapa kita ambil outstanding share? So kalau siapa yang nak refer tu boleh refer pada video sebelum-sebelum ni. Okay. So ini adalah contoh. Saya nak jual sebiji kek. So saya nak jual pada harga RM120. So nak buat kek ni, katakanlah saya ni student, saya tak ada modal. So apa yang saya buat adalah saya cari kawan-kawan yang mana nak invest sekali, so maksudnya masing-masing keluarkan modal. So saya cari 12 orang. So setiap orang akan keluarkan modal sebanyak RM6. So 12 kali 6 adalah RM72. Itu adalah kos untuk nak membuat kek ni. So bila saya dah jual kek ni harga RM120, so RM120 tolak dengan kita punya kos RM72. So net profit adalah RM48. So ini adalah net profit untuk satu biji kek. Satu biji kek tadi kan kita dah invest ramai-ramai kan. Okay. So kalau satu biji kek untung RM48, berapa profit satu slice? So RM48 kita akan bahagikan dengan 12, maksudnya satu slice dapat untung RM4. So satu slice ni adalah mewakili satu bahagian daripada pelabur tadi. So kita nak tahu satu portion unit saham yang pelabur invest tu berapa dia punya return. So dekat sinilah kita andaikan satu potong tu adalah satu orang punya bahagian. So kalau ada 12, satu potong 4, so kali 12 RM48. So itu adalah keseluruhan kek tu. Jadi EPS adalah satu bahagian punya keuntungan. So EPS kalau dia meningkat daripada tahun ke tahun, itu adalah baik. Okay, next kita pergi kepada PE ratio. So PE ratio dengan price to book value ini nak menentukan harga saham itu murah ataupun mahal. Okay. So saya ada contoh kat sini. Saya ada 3 ayam kat sini. So katakan ayam ni dekat supermarket dia dah siap
bungkus dan dia siap letak tag harga. So dia tulis kat situ, ayam organik RM20 1.2 kilo, ayam kampung RM10 800 gram, ayam biasa RM15 1.8 kilo. Okay. So macam mana kita nak tahu mana satu ayam yang harga dia murah, mana satu yang mahal? So kalau kita tengok macam ni, memang kita kata, oh ayam kampung yang paling murah sebab harga dia RM10, tapi kita tak boleh nak compare macam tu sebab dia punya faktor pemberat dia tu tak sama. Jadi kita tak boleh nak buat comparison kalau jadi kes macam ni. Sama juga dengan saham, kita tak boleh nak kata harga saham yang RM1 mahal, harga 50 sen murah. Kita tak boleh nak bandingkan macam tu. So kita kena cari satu benda yang kita nak buatkan jadi perbandingan tu nampak standardized. So apa yang kita buat adalah kita convertkan semua harga dan berat ni, kita buatkan dia jadi dalam bentuk 1 kilo. So dekat sini ayam organik 1 kilo berharga RM16.60, ayam kampung RM13 sekilo dan ayam biasa RM8.30 sekilo. So dekat sini baru kita nampak, oh sebenarnya ayam biasa yang paling murah. Tadi kita nampak mahal sebab dia berat. So dekat sini baru kita boleh buat comparison, mana satu ayam yang murah, mana satu ayam yang mahal. Okey. PE ni kita nak guna untuk kita nak compare harga share price tu dengan kita punya income. So kita nak kena tengok sama ada harga tu overvalued ataupun undervalued ataupun overvalued. So ratio untuk PE sama dengan share price bagi EPS. So PE tu maksudnya price to earning. Price bahagikan dengan earning per share. Okay, so bila kita dapat PE ni, apa yang kita buat adalah kita boleh, contoh macam ayam tadi kita boleh compare ayam harga ayam sekarang dengan harga ayam dulu. So kita boleh pakai PE, kita nak tengok sama ada dulu murah ataupun sekarang murah. Dan kita boleh bandingkan kita punya ratio tu, ayam yang sama, ayam biasa, kita boleh compare kita punya ayam dengan ayam company lain. Ataupun lagi satu, kita boleh compare ayam kita dengan average dengan industri. Maksudnya secara keseluruhan industri tu dia ada average dia. So kita boleh compare kita punya harga dengan average punya harga. So kita compare macam tu. So kalau macam katakan average dia jual harga RM8.50. Kalau kita punya ayam tadi harga RM8.30, maksudnya kita punya masih okey lah di kita kata di bawah harga average. So maksudnya kita punya murah lah. Okay. So PE ni kita nak gunakan, kita nak tengok berapa kali ganda kita punya kita kata kita punya modal tu nak balik untung. Okay. So kira dia macam ni. So ada satu mesin A, mesin A ni dia canggih sikit, so dia boleh buat banyak benda. Dia boleh print warna, dia boleh siap susun sekali, dan dia punya printing tu laju. So kita beli harga mesin ni RM15,000 dan kita dapat income daripada mesin ni setahun RM5,000. So kita ambil masa 3 tahun saja kita nak balik modal untuk harga mesin ni. Manakala mesin B, harga dia murah sikit, RM8,000. Tapi disebabkan dia murah, dia punya kita kata kelajuan dia printing tu slow dan printer dia pun tak boleh print depan belakang.
Jadi dia kena buat satu-satu, so ambil masa yang panjang. So income dia 1,000 saja. So PE dia 8 tahun. So kita boleh buat perbandingan mana satu, kalau kita nak invest, yang mana satu akan bagi pulangan yang cepat. So PE yang rendah maksudnya lebih bagus sebab dia lagi cepat pulang modal. So dia ambil masa 3 tahun berbanding dengan mesin lagi satu 8 tahun. Okay, so dekat sini PE sama dengan share price bahagikan dengan EPS. So PE dia 39.84 kali ganda. So kalau 39 kali ganda maksudnya 39 tahun. Sebab earning ni setahun. So 39 tahun lah jadinya. Okay, so ada orang mana kata nak pilih PE ni macam mana, nak cari yang tinggi ke yang rendah ke. So dia punya rule of thumb, PE tu kalau dia dia undervalued, dia rendah, maksudnya harga saham tu murah. Kalau macam tadi kan mesin yang B tadi, PE dia tinggi, so maksudnya harga dia mahal, tak, maksudnya terlalu mahal dan tak berbaloi untuk kita nak beli. Itu rule of thumb. Tetapi kalau kita tengok, kadang-kadang yang murah tu tak selalunya bagus dan yang mahal tu tak selalunya orang kata terlampau mahal. Okay. So contoh kalau kita pernah tengok kalau ada tengok you already tengok saham tu, kita rasa dah mahal dah saham tu, tapi dia keep naik daripada harga 50 sen dia naik RM1, kita kata dah mahal. Tapi dia boleh naik lagi sampai RM2, RM3, RM4, dia boleh konsisten naik. So PE kalau katakan dia punya growth tu growth dia, kita nampak potential tu naik ada, even dia punya PE tinggi, dia tak jadi masalah. Dia jadi macam tu. Yang seelok sebenarnya kalau katakan kita kata undervalued adalah PE di bawah 10. So PE di bawah 10 kita kata undervalued. So yang ni baguslah. Tetapi kita nak kena tengok dia punya undervalued tu, dia ada dua. Sama ada contoh macam ikan dia jual murah sebab dia dah busuk, ataupun dia jual harga dia murah sebab dia nak bagi diskaun. So dia nak kita kata dia nak jual lebih banyak lagi ikan tapi pada harga yang murah. So dia ada dua benda yang berbeza. Sama ada dia jual memang ikan yang elok tapi dia bagi diskaun, ataupun dia memang jual ikan tu memang ikan yang dah tak elok. So undervalued dia boleh jadi dua. Dan yang mahal pula, memang kita kata dia dah mahal, tapi bila kita tengok dia punya potential tu boleh pergi lagi, so dia punya kemampuan tu masih ada lagi. So kita tak kata dia mahal. So untuk PE, kita tak boleh pakai PE semata-mata untuk nak tengok saham tu murah ataupun mahal. So kita kena combine dengan indikator yang lain, dengan ratio-ratio yang lain, so baru kita tengok sama ada betul dia memang mahal, kita dah tak boleh nak beli sebab itu sahaja kemampuan company tu, ataupun dia memang mahal dan potensial untuk pergi naik lagi. Alright. Okay, next. Price to book value. Yang ni sama juga, dia nak tengok sama ada harga saham itu mahal ataupun murah. So dia kira equity, dia compare equity dengan harga saham. Okay, so contoh macam ni yang ni saya pernah tengok lah dekat dalam YouTube kan, ada orang buat dia beli bundle barang-barang yang kita kata parcel yang tak dituntut. So parcel-parcel mana yang reject, tak dituntut, so dia jual parcel ni dekat orang yang nak belilah, tapi dia jual bundle banyak sekali, satu jual tu mungkin ada dalam 10-20 bungkus, dan orang yang beli tak tahu apa benda dalam tu.
Okay, so kita andaikan kita beli kotak tu, box A kita beli, harga kita beli RM150. So bila kita buka-buka dalam tu, ada barang-barang yang berharga. So kita boleh jual balik pada nilai RM200. So price to book value, so dia akan jadi 0.75. So dekat sini kita untung, kejap ya, 150 bahagikan dengan 200 akan dapat 0.75. So maksudnya kita untung sebabnya nilai tu lebih tinggi daripada harga yang kita beli. Okay, compare dengan box B. Box B kita beli RM200. Kita nampak kotak besar. Tapi bila kita buka, sebenarnya barang biasa je. Mungkin barang tu fragile tapi dia kena balut tebal-tebal. So bila kita nak jual, nilai dia hanya RM100. So bila kita calculate 200 bahagi 100, so price to book value nilai dia 2. So dekat sini kita boleh tengok harga dia mahal tapi nilai dia sebenarnya rendah. So buat apa kita beli harga yang tak berbaloi dengan nilai yang kita dapat. So the best adalah bawah satu. Okay, sorry, yang ni calculation dia adalah price to book value market cap bahagikan dengan total equity. So market cap adalah nilai saham. So last price darabkan dengan total share. Market cap kita ada 201.9 bilion. Lepas tu kita bahagikan dengan equity. So total asset minus short term borrowing minus dengan long term borrowing. So kita dapat total equity. So kita bahagikan price to book value 1.87. Okay, next debt to equity ratio. So kita nak tengok debt to equity, kita nak tengok hutang syarikat. So kita nak tengok hutang dia tinggi ataupun rendah. So yang elok adalah di bawah 1. So formula dia adalah debt to equity, maksudnya hutang bahagikan dengan equity. So dekat sini kita punya hutang short term borrowing kita campurkan dengan long term borrowing, lepas tu kita bahagikan dengan equity. So kita dapat 3.43. So yang ni agak tinggi sebab kita nak tadi 1 kan. Okay, next ROE. ROE adalah return on equity. So return on equity, kita nak tengok betapa efisiennya company dalam generate profit. So ROE yang baik adalah di atas 15%. So ROE sama dengan net income bagi shareholders equity. So equity ni apa? So dia punya formula adalah asset sama dengan liabilities campur dengan equity. So kita terbalikkan dia, nak cari equity tu, equity adalah asset tolak liabilities. Equity ni adalah lebihan duit yang akan dapat kepada shareholder selepas ditolak segala hutang. So lebihan yang ada. So katakan kita ada aset 500,000, dalam masa yang sama kita ada hutang sebanyak 430. So equity lebihan dana yang kita ada adalah sebanyak RM70,000. Okay, so contoh untuk kira ROE ni, saya tadi ada bangunan dengan kenderaan. So saya convert dua-dua tu, saya buat bisnes. Okay, so yang tadi tu 500,000 tu kita pecahkan dua lah. Okay, so sekarang ni net income
untuk food truck, saya dapat RM5,000 sebulan. Equity lebihan yang ada adalah sebanyak RM20,000. So ROE adalah RM5,000 bahagikan dengan RM20,000 darab 100. So 25%. Itu adalah kita punya return on equity pada food truck. So kita compare pula, kita buat comparison dengan kita buka kafe. So kafe ni net income dia RM35,000. Net income ni dah siap dah tolak dengan expenses. So equity RM250,000. So even kalau kita tengok dekat sini, sepatutnya kafe dia punya income dia tinggi, lebih tinggi. Tapi disebabkan bila kita buka kafe, expenses dia terlampau tinggi. So kita nak bayar dengan staff, dengan electricity, dengan kalau katakan kita sewa. So expenses tinggi. So net income dia yang income bersih tu dah jadi rendah. So bila kita kira ROE kat sini, ROE hanya dapat 14% sahaja berbanding dengan food truck. Food truck ni kita boleh bawa pergi mana-mana dan expenses pun tak besar. So bila kita compare antara dua ni, ROE food truck ni lagi baik daripada ROE kita buka kafe. So maksudnya penggunaan equity tu lebih bagus dekat food truck daripada dekat kafe. So calculation dia adalah ROE sama dengan net income. Net profit dengan net income sama je. Net income bahagikan dengan total equity. So 5.1 bilion bahagi dengan 108. So ROE adalah 4.70. Okay, next. ROA. ROA adalah return on asset. Okay, return on asset dia tunjukkan berapa banyak profit yang kita dapat daripada aset yang kita guna. So kita nak tengok macam mana aset kita yang ada, company berjaya nak generate income daripada aset-aset tu. So formula untuk ROA sama dengan net income bahagi total asset. Okay, so contoh saya dekat sini saya buka kedai Dobi. So satu kedai Dobi dia punya mesin basuh banyak, satu lagi mesin basuh dia sikit. So total asset adalah nilai mesin basuh tu. Yang the first one harga dia 9,000, yang kedai lagi satu harga dia 6,000. Tapi income kalau tengok dekat sini, income dia yang the first one income dapat 900 je. Bila kita kira ROA dia hanya 10%. Nak comparekan dengan kedai lagi satu, income dia 800, ROA dia 13%. So kalau tengok dekat sini, kita boleh nampak walaupun kedai yang pertama ni mesin dia banyak, mungkin dia tak utilize sepenuhnya mesin dia. Mungkin disebabkan faktor dia buka kedai Dobi dekat tempat yang tak ramai orang. Jadi bila tak ramai orang datang, so tak semestinya semua mesin akan diguna pakai. So mungkin hanya 3 daripada 6 saja yang pakai. So dia tak fully utilize ke semua aset dia. So kita nak tengok dekat situ macam mana penggunaan aset oleh syarikat. So ROA yang the second one ni 13%. So dia punya formula net income bahagi total asset. So dekat sini net profit 5.1 bilion bahagikan dengan total asset 478 bilion. So ROA dia 1.06%. Okay, next current ratio. Current ratio ni kita nak tengok perbandingan antara
current asset dengan current liabilities. So kita nak tengok current asset kita yang ada mampu tak untuk nak bayar current liabilities. So current, bila kita sebut current, current adalah tempoh 12 bulan. Contoh ya, kalau katakan saya ada beli kereta, company ada kereta kan. Dalam pembahagian loan tu dia akan pecahkan dua. So loan untuk 12 bulan, so sekarang dah bulan Disember, so kita nak calculate untuk next year punya budget kan. So pembayaran untuk installment 12 bulan akan datang, kita masukkan dia dalam current liabilities. Yang balance tu tahun-tahun akan datang, so kita masukkan dia dekat dalam kategori long term liabilities. So kita nak tengok current asset ni contoh macam cash, stock, pengutang. So ini dalam kategori current asset. So kita nak tengok current asset yang kita ada ni mampu tak nak bayar untuk current liabilities dalam tempoh 12 bulan. So kita nak tengok sama ada kita punya asset ni baik ataupun tak. So current ratio yang terbaik adalah 1 hingga 2. So contoh kat sini kita dah dapat gaji. So dah tolak-tolak semua expenses. Baki yang ada dekat tangan adalah 5,000. Ini gaji kita setiap bulan lah. So saving yang ada 5,000. So bila kita nak buat hutang, contoh kita nak beli rumah dan kereta, kita nak buat loan baru. So kita nak kena tengok loan tu berapa nilai dia. Kalau saving kita 5,000, kita buat hutang 5,000. So 5,000 bagi 5,000 sama dengan 1. So maksudnya baki kat tangan dah jadi kosong, dah tak ada. So itu adalah orang kata yang paling elok, paling rendah sekali yang kita boleh ada. So maksudnya kita ada saving 5,000, kita ambil hutang 5,000. Tapi contoh dua, kalau kita ada saving 4,000 tapi kita nak buat hutang 7,000. So hutang tu kita sebelum nak buat calculation pun kita dah boleh nampak dah hutang tu lebih tinggi daripada saving kita. So bila calculate kat sini, current ratio kita akan jadi 0.57, maksudnya di bawah 1. So maksudnya kemampuan kita untuk bayar tu tak ada. Cuma masalah current ratio ni, dia akan efek disebabkan current ratio dia ada banyak item dalam tu kan. So antaranya macam stok. Okay, stok masuk dalam current asset, tapi jika stok tiba-tiba stok tu rosak, macam contoh banjir kan, stok rosak, so kita dah kena buang nilai stok tu, so makin lama current asset tu makin kurang. Ataupun contoh kita ada pengutang, orang hutang kita, okay, orang hutang kita memang dah kira dia patut bayar sekian-sekian tarikh, tapi dia tak mampu nak bayar. So itu pun salah satu faktor yang akan efek current ratio. Mula kita kira dah cantik dah, tapi bila end up, bila ada jadi case, so dia akan efek dekat kita punya current ratio. Okay, next dividend yield. Okay, bila kata dividend, so maksudnya kita nak tengok berapa kita punya return yang dapat daripada saham yang kita dah invest. So dividend yield calculation dia adalah annual dividend per share bagi dengan price per share. Okay, so contoh satu, dia punya dividen dia bagi RM5. Tapi harga saham kita kena bayar 1 unit RM100. So kita punya dividen yield adalah 1%. Compare dengan nombor 2, dividen yield dia dia punya dividen dia bagi RM1 setahun. Kita bahagikan dengan dia punya harga seunit saham tu RM20. So kita punya dividen yield
5%. So kita boleh tengok dekat sini, kita buat comparison, kita jangan compare pada nilai berapa dividen yang kita dapat. So kita nak compare adalah kita compare pada percentage dia. Berapa yang kita dapat dan kita bahagikan dengan berapa harga yang kita invest. So kalau tengok dekat sini, kita invest yang dekat harga RM20 lagi bagi return banyak compare dengan kita invest pada saham yang berharga RM100. So dividend yield yang baik adalah antara 2% ke 6%. Dan lagi satu faktor kita nak kena tengok adalah dividen ni dia mesti lebih tinggi daripada instrumen ataupun securities lain. So contoh even kalau katakan macam contoh 2 tu kita dah kira kita dapat 5%. Tetapi ada orang kata ada securities fund-fund lain, contohlah macam ASB offer kita 8%. So automatic bila macam tu investor ni mesti dia akan pilih tempat-tempat lain yang bagi pulangan yang lagi tinggi daripada saham ni. So kita nak kena tengok dia punya faktor dia adalah berkaitan dengan interest rate. So interest rate adalah satu benda yang kita kata risk factor yang akan affect dividen ni, sebab memang ada setengah investor dia hanya nak invest untuk tujuan dapat dividen sahaja. Tapi kalau ada tempat lain yang bagi dividen lagi tinggi, so dia akan movekan dia punya fund tu pergi dekat tempat lain. Yang tu kita panggil kira macam passive income lah, dia hanya nak dapat dividen saja. Okay, so contoh kat sini contoh satu, kalau beli saham tadi dividen yield bagi 5%. Tapi kalau kita simpan dekat dalam fixed deposit tetap dia hanya bagi kita 2%. So compare dengan lagi satu dividen yield company tu 2% dan fixed deposit 4%. So bila dah jadi macam ni, automatic investor akan pergi pilih fixed deposit yang 4% compare dengan 2%. Okay. So dia punya relationship dia macam ni. Okay, bila interest rate tu naik, loan akan menjadi bertambah tinggi. Sebabnya contoh macam bank-bank kan, bila kita punya interest rate naik, automatic kita punya loan semua akan increase. So bila loan kita akan increase, loan kita ni dikira sebagai kita punya expenses yang kita nak kena bayar setiap bulan. So bila loan ni dalam kategori expenses company dah bertambah, automatik dia akan menurunkan profit. Bila profit company turun, dividen bila profit turun, company dah tak mampu nak bayar dividen yang macam dulu. So mungkin dulu company boleh bayar 1 tahun 8 sen, 12 sen, tapi sekarang dia dah drop sebabnya profit dah berkurang. So bila dividen dah berkurang, share price akan jadi turun sebabnya investor ni akan beralih daripada saham, dia pergi cari instrumen lain yang boleh bagi dividen yang lebih tinggi. So bila ramai yang menjual, automatik share price akan jadi turun sebab orang tak minat nak invest dekat saham. Orang prefer invest dekat instrumen lain. Okay, ni kalau interest rate dia naik. Okay, kalau interest rate dia turun, loan kita akan turun, maksudnya expenses kita dah berkurang. Bila expenses kurang, profit akan bertambah. So bila profit bertambah, company boleh bagi dividen yang banyak, so dividen akan naik dan share price pun akan naik sebab demand untuk orang membeli saham tu. So dia akan beralih pula daripada fixed deposit dia dah keluarkan, so dia invest pula dekat dalam share market. So itulah relation dengan interest rate ni. Tapi kalau interest rate
sama tak berubah. So kita hanya boleh refer pada dividend yield tu. Tak perlu dah nak tengok interest rate naik atau turun. Tapi kalau interest rate naik atau turun, yang tu akan mempengaruhi harga saham. Okay, next, net profit margin. Net profit margin ni kita nak tentukan berapa keuntungan profit yang kita terima. So margin yang baik adalah atas daripada 10%. So net profit margin sama dengan net income bahagikan dengan revenue, ataupun revenue minus dengan cost bahagikan dengan revenue. Itu adalah net profit margin. So maksudnya jualan, kita punya sales tolak dengan expenses semua dan bahagikan dengan sales. Okay. So contoh ada dekat sini. Ada dua nasi lemak, satu nasi lemak ayam, satu nasi lemak sotong. Okay. So saya ni meniaga nasi lemak. So nasi lemak ayam saya jual pada harga RM7. So kos untuk saya menyediakan semua termasuklah sekali dengan elektrik lah, dengan pembungkusan apa semua, dengan travelling semua. So harga jual harga kos dia adalah RM5 untuk satu dan tu. Okay. So untung yang saya dapat adalah RM2. So RM2 untung kita bahagikan dengan RM7 kita punya harga jual. So 2 bahagi 7 sama dengan 28%. Okay, so kita compare dengan lagi satu. Yang ni nasi lemak sotong. Kita jual mahal, harga RM10. Tapi kos dia mahal sebabnya sotong kan mahal. So kos dia kat sini RM8. So RM10 jual tolak dengan kos RM8. So untung RM2. Untung tetap sama antara dua ni. Cuma kalau kita compare kat sini, RM2 bahagikan dengan 10. So net profit margin bersamaan dengan 20. So kalau kita tengok dekat sini, net profit margin kita menjual nasi lemak ayam ni lebih untung daripada kita jual nasi lemak sotong. So kalau kita jual banyak nasi lemak ayam, so kita punya profit makin banyak lah. Tapi kalau kita banyak yang menjual nasi lemak sotong, kita still profit. Tapi profit tu tak setinggi kalau kita jual dalam bilangan yang sama nasi lemak ayam. So dekat sini kita boleh nampak comparison yang mana satu lebih menguntungkan. So contoh kalau macam company, kita boleh tengok company tu. Kalau katakan company tu, contoh main business dia jual telefon. Tapi sampingan dia jual aksesori. Tapi jual aksesori ni tak banyak, dia sikit-sikit je. Kalau tengok margin kat sini, yang jual phone margin dia sikit, yang aksesori margin dia banyak. So benda macam ni dia jadi tak tally. Sebabnya kita punya main business adalah menjual phone. So sepatutnya menjual phone ni margin dia tinggi. Bila jual aksesori margin dia rendah. Margin dia tinggi. Tapi kita jual dalam bilangan yang kecil, jadi tak menguntungkan company. So kita nak kena tengok company tu buat bisnes apa. Mana satu margin yang tinggi untuk company. So ini antara faktor-faktor yang kita nak kena tengok dalam bisnes company tu. Okey, itu adalah slide saya yang terakhir. So ada apa-apa soalan boleh type dekat chat box tu. Untuk fundamental ni memang dia depends pada orang. Ada setengah orang dia hanya nak tengok pada dia tak nak ambil semua. Ada setengah dia ambil semua. Tapi apa yang saya boleh katakan dalam banyak slide ni kira hampir semualah yang penting-penting saya dah explain.
Kalau katakan yang tak berapa penting tu maybe macam net profit margin tu yang tu mungkin ada setengah orang tak Learn in pakai. school. Oh, so fatty and One more, kenapa fluffy. I kadang-kadang want to wash hand. profit jatuh tapi stock price naik. Okay, dia ada dua faktor. Kalau kita fokus pada fundamental sekarang ni, kita nak cari company yang long term dia boleh naik. So kita pakai technical. So kalau katakan short term dia turun, ini adalah masa yang terbaik untuk kita nak cari counter-counter yang fundamental dia bagus. So sebabnya dia turun tu untuk short term, jangka masa pendek, tapi jangka masa panjang dia punya potential tu ada lagi. So kita cari kalau untuk yang long term dia memang naik turun, dia memang itu biasa. Tapi kita kena pandai pilih company yang potential dia nak naik tu ada, nak potential untuk growth lagi tinggi, tapi saham dia tengah turun. So itu yang kita kata kita beli undervalued. So kita tahu harga dia sebenarnya tinggi, nilai saham tu sebenarnya boleh pergi tinggi lagi, tapi kita beli pada harga diskaun. So kadang-kadang kalau profit jatuh, yang tu technical sahaja, itu short term. Apakah PE ratio sebagai benchmark? Dan mengapa PE ratio rendah tapi harga kaunter sendu lama-lama? Okey, sebab tu kita nak kena tengok. PE ni kita tak boleh guna PE saja, kita kena combine kan dengan ratio-ratio yang lain. So bila kata kita beli PE yang rendah, dia punya murah, yang macam saya kata tadi, sama ada saham tu murah ataupun sebab dia memang nak bagi diskaun, saham tu bagus tapi dia tengah diskaun. So kalau kita beli saham tu yang murah, takut-takut dia murah tapi dia punya potential nak pergi jauh tu tak ada. So takut-takut dia nanti jadi pergi kepada negatif. Sebab kalau profit dia loss, dia tak untung, so dia punya PE akan jadi negatif. So kita takut jadi macam tu. So kita tak boleh guna PE saja. Memang ramai orang guna PE. Tetapi kita tak boleh mengharapkan PE tu sebagai the main factor yang kita nak kaji saham counter ni. So kita kena combinekan dengan ratio-ratio yang lain. So PE yang rendah, yes bagus, tapi kena tengok dia rendah sebab saham tu tengah diskaun, bukannya dia rendah sebab memang lama-lama dia nak jatuh terus. Tak. Macam mana nak tahu management company tu bagus? Kita kena tengok siapa yang duduk dalam management tu. Lepas tu kita nak kena tengok, yang ni nak kena baca, nak kena study. Tengok company tu dia ada dapat kontrak ke ataupun cara, okay, so kalau macam sekarang, kalau macam katakan AirAsia sekarang kan, sebab dia dah dalam 2 tahun ni kan tak ada flight kan, so memang dia akan jadi drop. Tapi kita nak kena baca juga, kena tengok detail company tu, apa dia punya plan. So kita kena kaji dekat situ. Kalau dia ada come out dengan new plan, dia nak JV ke dengan mana-mana ke, ataupun dia ada dapat kontrak baru ke, so yang tu kita kena consider. So kita tak boleh nak mengharapkan satu-satu faktor je. Sebab kalau macam sekarang untuk PKP macam ni, kita kena study lagi. Kena tengok balik apa news yang keluar, apa yang company announce, yang tu kita kena ambil kira. Setiap sektor ada dia punya PE dia. So
kita kena tengok average dengan average punya PE, industri punya PE dengan kita punya PE, kita boleh compare juga. Counter mana yang sekarang yang under value, saya tak study bab counter tu. Counter teknologi dikira under value ke sekarang? Macam mana kita nak tahu berapa appropriate value? Okay. Okay. Untuk nak kata dia undervalued, di bawah 10 tu dikira undervalued. Lebih daripada 10, 10 ke 50 tu dikira macam medium. 70 ke atas tu, 10 ke 50 tu medium, 50 ke 70 tu kira dah overvalue, dah mahal. Tetapi dia boleh jadi above 70 dengan syarat dia punya potential growth tu ada. Kalau dia punya potential growth tu tak ada, itu dah dikira mahal. So kita jangan beli takut-takut harga saham tu dah terlampau tinggi, dia tak ada faktor, tak ada benda yang nak menaikkan dia lagi, takut dia drop. So bila dah terlampau mahal, takut-takut tiba-tiba ada news, harga akan drop. Counter teknologi, itulah yang undervalued adalah bawah 10. Counter teknologi kita tengok kalau ikutkan fundamental strong, tapi ada certain counter. Kena tengok counter tu dia buat apa. Saham syarikat-syarikat tu buat apa. Contoh macam 5G, 5G dia punya potential tu ada. Apa yang bawah 10? PE bawah 10. Price to earning bawah 10 itu dikira undervalued. So kita nak kena tengok, kita cari counter yang bawah PE 10, dia undervalued, dia murah. Tapi kita nak tengok dia murah sebab dia tak elok ataupun dia murah sebab harga saham tu tengah diskaun. So kita kena tengok faktor-faktor lain, kita nak kena tengok ratio lain. Sama ada company tu boleh berkembang ataupun tak. Oh, macam mana nak tengok FA dengan TA? Encik Abdul Syukur. Kalau, first apa yang kita buat adalah kita study dulu FA. So kita study FA, kita shortlist dulu mana counter-counter yang fundamental dia bagus. So bila kita dah shortlist kat situ, baru kita tengok pada dia punya technical. So technical kita carilah counter-counter yang tengah drop, harga dia tengah drop. Tapi kita tahu potential dia nak pergi jauh tu ada. So kita kena buat macam tu. So bila kita pakai TA, kita dah tak risau sebab kita dah study dia punya FA dulu. TA kalau katakan kita fokus pada TA saja, TA tu untuk short term. Yang contoh yang orang beli hari ni nak jual esok, dia tak study FA, dia hanya study TA saja, dia hanya study chart. Tapi kalau kita yang nak lebih confident, so kita study FA dulu, kita cari mana counter-counter yang FA dia strong, then baru kita tengok dia punya TA untuk kita buy and sell. Kalau saya orang baru nak start kaji pasal FA, boleh puan cadangkan apa yang saya perlu fokus. Okey. Kebanyakannya
Okay. Kebanyakannya kita nak kena tengok PE dengan price to book value. PE dengan price to book value ini nak menentukan harga saham tu murah ataupun mahal. Okay, kita dah kaji yang tu. Lepas tu kita tengok pula pada debt to equity ratio. Yang ni nak tentukan sama ada company tu, kebolehan company tu untuk nak membayar hutang dia. Kalau dia tak mampu nak bayar hutang, takut-takut nanti duit dia tak ada, lepas tu dia pun keluarkan right issue sebab dia nak perlu pakaikan, perlu gunakan modal. So yang tu kita tak nak. So make sure dia boleh mampu nak bayar hutang dia. Lepas tu kita tengok return on equity. Macam mana dia guna equity tu untuk nak generate profit. So ROE atas 15 adalah yang terbaik. ROA ada yang pakai, ada yang tak pakai. Tapi kalau nak guna, ROA ni kalau contoh sebab dia asset, return on asset. Kalau company contoh macam kilang ni kita sedia maklum dia punya equipment banyak. So memang aset dia tinggi. Tapi kalau katakan company tu dia buat services, contoh macam Grab lah, company Grab dia tak ada aset yang banyak sebabnya kenderaan-kenderaan yang ada tu bukan milik dia. Itu adalah milik kita kata macam ejen-ejen lah. So ejen-ejen tu punya kenderaan, bukan kenderaan dia. So dia tak boleh nak pakai ROA ni sebab dia tak ada aset untuk nak generate income. So kita tak boleh pakai ROA untuk nak kira company-company yang macam ni. Current ratio kita nak tengok pada tahun tu sama ada dia punya aset liquid ataupun tak, mampu nak bayar hutang untuk 1 tahun. Dividend yield ada yang tak guna. So yang banyak pakai adalah PE, price to book value. Kita boleh tengok ROE, debt to equity ratio. Macam mana kita nak value company yang sedang turn around? From loss to profit. Sorry, yang ni saya kena study dululah puan. Saya tak study company ni, so saya nak kena tengok dulu dia punya detail dia macam mana. So ada soalan lain? Okey, macam contoh sebabnya saya hanya boleh tunjuk contoh untuk history je, untuk yang current pun tak boleh. Yang macam tadi yang saya bagi itu bukan stok Malaysia. So sebab tu saya tunjuk contoh-contoh yang macam tu. Ataupun boleh contact dengan Remizer Puan untuk nak dapatkan detail. Sebab kat dalam platform kita ada semua detail tu. Puan boleh tengok setiap kolom tu Puan boleh tambah. Ataupun kita boleh buka InSage. Yang ni M+ dia subscribe, dia third party platform. So boleh buka kat situ, ada detail berkaitan dengan company. So semua fundamental quarter ataupun annual semua dah ada dekat situ. Okey, kalau anda tak ada soalan, kita berhenti di sini. So
kita nantikan untuk next topik akan datang. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.